Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan tuan-tuan perempuan sentiasa dianugerahkan kesihatan yang baik. Kepada yang sedang diuji, semoga terus diberikan kekuatan dan ketabahan. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam perlindungan Allah, kekal dalam iman dan takwa, seterusnya sentiasa mensyukuri nikmat darinya. Bersama-sama saya, Rizal bin Ramli, siaran langsung dari Studio Mini Al-Qasas, Kompleks Islam Putrajaya. Bicara wara tersohor, Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Saudara, tanggal 21 Mac pada setiap tahun telah dipilih sebagai Hari Sindrom Down Sedunia. Selamat Hari Istimewa kepada insan-insan istimewa di luar sana. Ada persoalan, Allah menjadikan manusia itu sempurna dan baik kejadiannya. Namun, kenapa ada setengahnya lahir sebagai tidak sempurna? Adakah benar ibu bapa yang memiliki anak-anak istimewa akan masuk syurga? Persoalan inilah akan kita bangkitkan dalam tajuk yang sangat istimewa untuk insan-insan yang istimewa, dan pastinya anda di luar sana sentiasa menghargai dan menyayangi insan istimewa. Baik, begitulah tadi intipati perbincangan pada malam ini. Insan istimewa sempena dengan Hari Sindrom Down Sedunia, ya. Sesungguhnya pada malam ini, walaupun kita melihat seolah kita nak bincangkan tentang Sindrom Down, namun tuan-tuan perempuan, ada perkara-perkara penting yang bukan sahaja insan istimewa ini perlu tahu, malah kita sebagai masyarakat sosial perlu jugalah mengetahui, dan ada sesuatu perkara yang perlu kita ambil untuk terjemahkan dalam kehidupan kita. Baik, bersama-sama kita pada malam ini ditampilkan dua orang panelis, ya, yang akan mengupas isu insan istimewa. Kita berkenalan dengan panelis kita. Di sebelah kanan saya yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz Rizal, ya? Alhamdulillah Ustaz. Syukur, ya. Alhamdulillah. Ketika dapat tajuk insan istimewa, apa yang tergambar? Saya dalam banyak-banyak undangan, bila diberikan topik inilah yang paling mencabar bagi saya, kerana saya berperan dengan perasaan sekarang, Ustaz Rizal. Baik, simpan dulu perasaan itu. Kita akan luahkan perasaan Ustaz Zarifi dalam siaran langsung ini. Sangat istimewa tuan-tuan perempuan. Juga panelis bersama-sama dengan kita pada malam ini, tak lain tak bukan yang berbahagia, Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Rizal, Ustaz Zarifi? Alhamdulillah. Ni pun insan istimewa juga ni. Ya. Semua kita ada istimewa, ya. InsyaAllah. Baik. Dan tidak lupa juga tuan-tuan perempuan, kita nak perkenalkan juga bersama-sama kita dalam secara langsung pada malam ini ialah Puan Norhana binti Abu Bakar. Beliau merupakan Presiden Persatuan Sindrom Down Malaysia. Assalamualaikum Puan Norhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, terima kasih tuan-tuan puan-puan, ya. Kita inilah perbincangan yang bagi saya sangat menarik kerana kita menampilkan insan-insan yang hebat dan istimewa, dan juga pengalaman-pengalaman yang cukup istimewa akan dikongsikan kepada anda. Baik, saya ingin membuka jendela perbincangan pada malam ini dengan menarik perhatian panelis dan juga sidang penonton tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tin, ya. Surah At-Tin ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Inilah persoalan yang saya bangkitkan pada awal siaran tadi, ya. Kita bincang tentang insan istimewa. Namun kenapa dan bagaimana ada sesengahnya insan itu lahir sebagai tidak sempurna? Jadi Datuk, sebagai mukadimah, apa yang boleh kita memberi kefahaman kepada masyarakat kita, Datuk? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, hari ini saya turut terpilih, ya Ustaz, ya, untuk membicarakan tentang insan istimewa. Sebelum ni dapat bercakap sekejap tadi dengan Ustaz Zarifi. Tapi cerita tak habis. Cerita tak habis. Sambung insya-Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat semua, kita ambil sepotong ayat Al-Quran. Ya, tadi yang telah dibacakan oleh Ustaz Rizal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia ini pada sebaik-baik kejadian.
Ya, bila sebut sebaik-baik kejadian, kita nak mengukur kesempurnaan semata-mata dengan fizikal, semata-mata dengan mata kasar, itu adalah tidak adil. Ya, sebab kesempurnaan ini ataupun sebaik-baik kejadian ini termasuklah soal ya peranannya, tujuannya, hikmahnya. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahawa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Maksudnya apa? Apa sahaja yang Allah ciptakan, ia tidak sia-sia. Ya. Ya, kita kata anak tu pada mata zahir nampak sempurna, cukup anggota badan, ya, ataupun didiagnos dengan penyakit-penyakit tertentu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia tidak sia-sia. Ada perhitungan yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita panggil juga anak-anak istimewa ni, Ustaz Rizal. Kita kata anak syurga, anak istimewa. Masya Allah, untuk mengangkat sudut pandang kita kepada anak-anak ini. Sebab tu bila kita kata tak sempurna pun Ustazah, itu pandangan kita dengan mata kasar. Kalau kita memandangnya dengan mata hati yang dipandu oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bila kita pandang tu, kita akan rasa Masya Allah, kita nak santuni dia. Contoh ya, Ustaz Zarifi, ada seorang sahabat Ustazah, anak Down syndrome. Ya Allah ya Tuhan, ya, anak perempuan, memang bila kita jumpa dengan dia tu, kita rasa tumpah kasih sayang. Kulit dia cantik. Biasa yang Down syndrome ni kulit cantik. Saya kulit licin, halus, tak payah pakai apa dah. Masya Allah, subhanallah. Lepas tu, bila kita layan dia dengan kasih sayang, ya, kita berikan perhatian kepada dia, pandai. Malah masa ustazah berborak dengan mak dia, ada ustaz mengajar kat depan, anak tu pandang kita, dia kata, diam. Oh. Dia faham ya, itu. Tak tahu siapa yang istimewa sekali kan, dia berborak masa ceramah tu. Jadi Masya Allah, capability, kebolehan mereka tu sangat banyak. Cuma kita nak kena memandangnya sebagai apa? Pasti ada hikmah yang tersirat. Itu sebagai permulaan, Ustaz Rizal. Sangat cantik tadi. Kita jangan pandang dengan mata kasar, tapi pandang dengan mata hati. Bila sebut pandang dengan mata hati, saya nak pergi kepada Ustaz Zarifi. Sebab daripada hati sebenarnya, tuan-tuan perempuan, kita tampilkan Ustaz Zarifi adalah seorang bapa yang beliau melalui sendiri untuk bersama-sama dengan anak istimewa. Ya. Jadi Ustaz Zarifi, ya, kita bincangkan tentang anak istimewa sebenarnya pada pandangan saya dan juga mungkin pada pandangan di luar sana, bukan mudah. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Orang nampak macam ni, tapi hanya orang itu sajalah yang mengetahuinya. Ustaz, sebagai bapa, mungkin sedikit pengalaman itu boleh dikongsikan. Bagaimana sebenarnya untuk kita mula-mula tu dapat berita ni, Allah, anak aku lahir sebagai anak yang istimewa itu. Bagaimana kekuatan itu ada supaya Ustaz, penerimanya itu akhirnya darjah keimanan kita itu sentiasa tetap teguh, akhirnya kita redha dan berserah kepada Allah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, Ustaz Rizal, yang bahagia Tuan Guru kita, Datuk Dr. Ustazah Hafizah, dan seterusnya para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apa khabar semuanya? Saya doakan kalian semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Saya malam ni, Ustaz Rizal, saya nak dengar apa yang Datuk Ustazah nak berikan nasihat kepada kami lah. Saya sebagai ayah kepada seorang anak istimewa. Pada tanggal 26 Disember tahun 2010. Pada waktu itu, sebelum ini, Ustazah, Ustaz Rizal, tak pernah tergambar pun yang saya akan mendapat cahaya mata anak istimewa. Sebelum itu kita hanya pandang anak orang lain. Ya, kita bercakap, berbicara, kita hanya kata kesian, ya, tapi dalam hati ni mungkin kita selalu sebut jangan kena kat akulah. Tetapi para penonton rahmati Allah, takdir Allah Maha sempurna. Dan ini anak Ustaz, ya, dia kaca telefon. Ya, ini baik. Muhammad Anas Amini sekarang ini usianya 12 tahun. 12 tahun. Ya, alhamdulillah. Ceria orangnya, ceria. Ceria orangnya, alhamdulillah. Jadi Ustaz Rizal, apa yang terus terang saya katakan, apabila 8 bulan ketika isteri membuat check up Ustazah, di hospital, tak ada apa-apa tanda pun. 8 bulan dalam kandungan. Dalam kandungan. Oh, maksudnya dah matang lah tu, ya. Ya. Okey. Maknanya sepanjang 8 bulan tak ada apa-apa. Tapi itulah takdir Allah. Bila bersalin itu menyebabkan ada sedikit berlaku komplikasi.
yang akhirnya ringkas cerita anak saya ini dikategorikan sebagai CP, cerebral palsy. CP. Kategori OKU, orang kurang upaya, masalah pembelajaran. Ya. Jadi menyebabkan pada waktu itu Ustazah, saya dan isteri kami betul-betul down. Ustaz tahu bila umur dia berapa, Ustaz? Waktu bersalin itu, bersalin. ceritanya bila bersalin itu, istilah kita sebut lemas lah. Ya. Bila potong tali pusat, tak menangis. Maksudnya dalam kandungan okey, Ya, normal. normal. Allahu Akbar. Jadi waktu itu Ustazah, bila kami diberikan taklimat oleh doktor, saya rasa gelap dunia waktu itu. Allahu Akbar. Kita solat pun menangis, lepas itu tadah tangan angkat doa pun menangis. 2 minggu Ustazah, saya dan isteri rasa down sungguh-sungguh. Saya down, isteri lagilah. Ya, Lebih-lebih lagilah kan. Ya. Jadi apa yang berlaku dalam tempoh 2 minggu itu, saya ni jadi rasa tak semangat nak ke JPN untuk daftar nama. Nama ni dah ada. Muhammad Anas Amini memang inilah yang kita nak daftarkan. Tapi kita rasa lemah semangat. Tetapi para penonton, Ustaz Rizal, Datuk Ustazah, bila kita buka Al-Quran balik, kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maksudnya, dan pasti kami akan menguji kamu dengan apa? Sedikit ketakutan, kelaparan, diuji harta, diuji jiwa kamu, dan akhir sekali Allah Ta'ala kata wabashiris sabirin, berilah khabar gembira kepada mereka yang bersabar. Ustaz Rizal, Datuk Ustazah, akhir sekali yang memberikan kekuatan kepada saya ialah ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak kami uji kamu melainkan kami tahu kamu ini mampu. Maknanya para penonton, ibu ayah sekalian, kita yang diuji dengan anak istimewa, Allah Ta'ala tahu yang kita semua ini boleh menangani ujian ini. Kerana itu Allah bagi hadiah kepada kita. Baik, terima kasih. Tadi Anas tadi sekarang umur berapa tahun, Ustaz? 12 tahun. 12 tahun ya. Tempoh 12 tahun tu sangat mencabar. Alhamdulillah. Tahniah Ustaz. Alhamdulillah. Kerana inilah kekuatan inilah kita nak bawa kepada penonton di luar sana yang mungkin senasib dengan Ustaz dan juga yang lain. Kekuatan itulah diambil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. InsyaAllah Allah ada, Allah akan bantu. Baik tuan-tuan dan puan. Kita nak bersama-sama dengan Puan Nurhada, Presiden Sindrom Down Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Puan, kita bersiaran secara dalam talian. Berada di mana sekarang ni? Di rumah. Di rumah di mana? Di Shah Alam. Oh, di Shah Alam ya. Baik, Puan bagaimana Puan boleh menyertai ataupun menubuhkan Persatuan Sindrom Down Malaysia ini? Adakah Puan juga mempunyai anak-anak istimewa? Saya memang mempunyai anak sindrom Down. Tak lama lagi Isnin hadapan actually dia 25 tahun. 25 tahun. Ya. Baik, sepanjang 25 tahun itu apa cabaran? Tadi Ustaz Zarifi 12 tahun, Puan 25 tahun ya. Insya-Allah. Ya. Tapi saya bersyukur anak saya pada keseluruhannya dia okeylah. Cuma dia ada keadaan medical ni kan yang ialah mengganggu juga. Dia ada sleep apnea, dia ada hypothyroid, dia ada diabetes. Kuat makan, dia obese sikit, kuat makan. Jadi masa dia kecil tu dia ikutlah juga cakap, tapi bila membesar ni dia macam pandai dia fikir dia
Dia nak buat sesuatu, dia buat sesuatu. Tapi baru-baru ni saya pun bercakap reason dengan dia, dia ikut. Jadi okey lah, sebab dia Down syndrome ni dia ada 3 kategori. Trisomy 21 yang mewakili lebih kurang 94-95% daripada Down population. Yang lagi satu translokasi 3 hingga 4% daripada Down punya population. Baik Puan, nanti kita akan terus berkomunikasi selepas ini, ya. Sebab banyak lagi kita nak kongsikan tentang sindrom Down, tentang pengalaman, tentang persatuan. InsyaAllah kita akan terus bersama dengan Puan sehinggalah ke akhir rancangan nanti. Baik, apapun tuan-tuan perempuan, banyak lagi maklumat yang akan kita kongsikan kepada anda semua. Teruslah kita bermuasabah. Kita jumpa seketika nanti. Salah satu benda yang baru untuk tahun 2022 ni untuk saya dan keluarga saya adalah kehadiran anak ketujuh. Alhamdulillah. Mariam ni adalah anak kami yang Allah beri keistimewaan. Alhamdulillah, yang sangat-sangat special kepada saya. Di mana Mariam ni sewaktu dia dalam kandungan isteri saya, doktor dapat detect a few problems. Doktor macam nak bagi tahu tu agak berat kan, yang dia kata I think you should check yang proper untuk isteri saya lah. Sebab kemungkinan besar bila ada 2 komplikasi ni ada Down syndrome. Sebulan sebelum isteri saya due bersalin tu dapat tahulah, confirm lah memang Down syndrome. Saya menerimanya dengan baik, alhamdulillah, redha kan, itu yang Allah bagi. Saya tak ada rasa macam down ke, tak ada rasa macam frust ke apa kan, kenapa tiba-tiba anak aku ada Down syndrome. Itu dah tertulis. Apa yang saya boleh kongsi sebenarnya adalah sewaktu saya beritahu kepada teman-teman di office, teman-teman berkuda, kawan-kawan semua, keluarga sebelah isteri, keluarga sebelah saya, bila bagi tahu, basically semua orang bagi jawapan yang sangat positif, memberi semangat. So benda tu lagi membuat saya rasa comfortable. Usually bila saya sebut pada sesiapa pun, benda pertama yang akan keluar adalah Masya Allah, Subhanallah, Allah kurniakan kepada kau anak syurga, bro. Baik, terima kasih tuan-tuan perempuan yang terus bersama-sama kami pada malam ini secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam Insan Istimewa sempena dengan Minggu Sindrom Down sedunia yang disambut pada 21 Mac. Dan sebelum itu tadi kita dapat melihat video saudara Faizal Tahir yang kita dapat juga mendengar perkongsian daripada beliau bahawa anak ketujuhnya juga lahir dalam keadaan sindrom Down, ya. Kita nampak Ustaz Zarifi, ya, wajahnya juga sangat tenang, ya. Maksudnya Ustazah Datuk bersedia, maksudnya menerima seadanya, ya. Saya bila tengokkan ni, Allah Akbar, Ustaz Zarifi pun dah cerita tadi, saudara Faizal Tahir tadi, Allah kuatnya mereka ni. Betul, kita tak rasa Datuk, kita tak tahu kan, hanya yang dapat merasai saja. Datuk sebagai ibu lah, ya, sebagai ibu, kita kadang-kadang melihat mungkin Ustaz Arifi boleh respon juga nanti, emosi anak-anak yang OKU ataupun sindrom ni dia lain ni, dia tak stabil Ustaz, ya. Kadang-kadang dan kalau anak si Anas ni sekarang ni usianya 12 tahun. Jadi kalau sepupu-sepupunya yang baru lahir kan, maknanya bila sepupunya mungkin usia 2 tahun, 3 tahun yang boleh berjalan. Jadi Anas ni tak boleh jalan lagi. Jadi dia mula rasa sedih, dia carilah penjuru pintu, dia menangis seorang-seorang. Jadi dia pun tak boleh bercakap lagi. Jadi maknanya perasaan tu dia ada lah. Kuat perasaan ni Ustaz. Betul, sebenarnya diorang ni kuat perasaan tau Ustaz Rizal. Tapi saya nak ibu, sebagai ibu. Kita nak dengar Ustazah. Macam mana ya kita nak menyantuni mereka ni, kadang-kadang emosinya pelbagai dan mungkin luar kawal. Macam mana Datuk untuk kita menyantuni mereka-mereka ini? Wallahu a'lam. Saya cakap terus terang dulu. Saya tidak diuji dengan anak istimewa. Ada 7 orang anak, alhamdulillah. Bukanlah kategori anak istimewa. Tapi kita bergaul dengan mereka. Kita bergaul dengan sahabat-sahabat yang datang, ustazah,
saya diberitahu dalam rahim saya anak saya ni maknanya telah menunjukkan tanda-tanda penyakit itu dan ini. Ya, kita pergi tengok. Bahkan ada ustaz ya, dalam pantang ibu yang memang sampai setiap malam 2-3 pagi hantar gambar anak dia kata saya benci anak ni. Allah. Anak Down syndrome. Ustazah pujuk dia sampai satu peringkat Ustazah kata macam ni lah, Ustazah datang ambil anak ni boleh, bagi Ustazah jaga sekejap. Boleh jadi dengan Ustazah jaga ni Ustazah dapat masuk syurga sebab dia, asbab dia. Kita nak bagi mak ni, sebab benda paling penting dalam kita nak menyantuni anak-anak ni adalah kesediaan ibu dan ayah tadi, yang mana kesediaan ni hanya akan terbentuk bila kita menerima dalam maksud macam ni, bukan menerima semata-mata kehadiran anak-anak yang istimewa ini, tapi juga menerima rentetan daripada perkara yang bakal berlaku dengan kehadiran mereka. Sebab tu kadang-kadang kita terima hari ni, esok kita marah. Betul saya. Kita terima hari ni, esok lintang pukang dah suami isteri. Jangan silap-silap, jangan pula ada suami kata ini keturunan awak, isteri pula kata keturunan abang. Minta maaf saya cakap ni terang-terang, ini benda berlaku dalam masyarakat kita. Sebab inilah satu pendidikan jiwa untuk menerima. Dan ustazah bagi satu idea sahabat-sahabat sekalian, ingat 3A ni, ingat 3A. Supaya berubah kita punya penerimaan. Mungkin kita tak berapa senang. Okey, ingat 3A. A yang pertama apa dia? Anugerah. Kadang-kadang bila kita rasa dia ujian, kita rasa dia berat. Kita rasa dia akan memenatkan. Tapi bila kita rasa anugerah dalam semua bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, bila kita twist, ya, kita punya pandangan mengatakan, subhanallah, ini anugerah. Allah pilih aku. Allah pilih Ustaz Zarifi, Allah tak pilih Ustaz Ana Hafizah Musa. Mungkin saya tak mampu. Ustaz Zarifi mampu. Allah berikan anugerah. So bila kita pandang ia sebagai anugerah yang kita perlukan. Allah tahu apa yang kita perlukan. Kita rasa kita perlukan anak yang sempurna, betul-betul fizikal. Tapi Allah tahu. Kamu aku nak mudahkan masuk syurga ni boleh jadi. Anugerah ada. Yang kedua adalah aset. Tadi kita kata aset masuk syurga. Ya Allah, bukan senang nak masuk syurga. Bahkan Nabi sebut nanti akhirat orang yang nak masuk syurga tu dia bagi tengok. Ini tempat kamu kat neraka kalau kamu buat jahat dulu. Yang nak masuk neraka pun Allah bagi tunjuk kat. Ini tempat kamu kat syurga sebenarnya kalau kamu buat baik. Punya susah benda ni. Tapi kalau adalah jalan yang Allah boleh bagi masuk syurga dengan bighairi hisab, tanpa hisab, boleh jadi asetnya adalah anak ini, lapangkan hati. Dan Ustaz bercakap pada diri sendiri untuk macam-macam ujian yang kita lalui dalam hidup. Dan yang ketiga adalah amanah. Ia tetap satu amanah. Anak tu mungkin anak syurga, mak bapak belum tahu lagi. Kalau tak betul-betul kita redha dan kita terima dengan sebaiknya. Mungkin kerana kekangan masa saya tak apa, lepas ni kita sambung balik dengan 3A tadi sangat cantik, anugerah, aset, amanah. Ustaz Zarifi, 3A tadi anugerah, aset, amanah. Tapi kadang-kadang sebagai ibu bapa kok mencabar juga kan. Sampai Datuk tadi dah sebut, sampai sebut keturunan ni, keturunan awak ni, bukan keturunan saya ni. Ustaz, macam mana saya boleh berkongsi lagi tips-tips yang terbaik lah untuk para ibu bapa yang mungkin kadang-kadang ketika nak melayani anak-anak begitu sedikit tercabar, sedikit terganggu emosinya. Apa pada pandangan Ustaz yang boleh dikongsikan tips-tips terbaik sebagai ibu bapa untuk melayani, menyantuni anak-anak ini supaya kedua belah pihak aman dan tenang, Ustaz. Baik, Datuk Ustazah dan Ustaz Rizal dan penonton sekalian, saya cuba bercakap apa yang saya buatlah pengalaman yang kerdil ini. Yang pertama, jangan lupa kita cuba sedaya mungkin untuk kita mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Walaupun anak kita ni anak istimewa, mungkin kita kata tak apalah Ustaz, tak mukallaf. Tak apalah Ustaz, jangan kata tak apa. Kita ambil peluang setakat mana yang dia boleh, kita buatlah. Ya. Yang pertama bagaimana? Kita hidupkan budaya salat jemaah dalam rumah kita. Masya-Allah. Jadi anak kita walaupun dia terbaring, tak apa kan, dia tetap memandang ibu dan ayah dan adik-beradik yang lain ni semua salat jemaah. Baik, apa yang saya buat kepada Anas Ustazah? Kami hantar ke kelas pengajian Al-Quran bagi anak-anak istimewa. Yayasan Faqih terletak di Nilai. Jadi konsep yang digunakan oleh pihak Yayasan Faqih ni sangat istimewa pada saya. Sebab sebagai contoh, anak saya Anas, dia tak pandai bercakap. Tapi dia faham. Jadi kaedah pengajian Al-Quran di Yayasan Faqih ni ialah melalui kaedah pendengaran. Jadi Ustazah digunakan pen yang kita tekan, kemudian dengar. Ikutlah Syekh Al-Afasi ke kan. Jadi tekan, dengar.
Okey. Tekan dengar. Jadi bila dibuat latih tubi, kemudian ustaz-ustazah pun baca juga. Baca dan Anas ni dia dengar saja. Dan dia lihat ayat Al-Quran tadilah. Yang ditekan, Ustaz, Yang ditekan tu. Jadi setakat ini Anas belajar 3 qul. Qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi selepas juga latihan tubi itu para penonton, saya nak kongsi. Ini dia. Ustazah Ini ya. hasil pembelajarannya, hasil kefahaman dia. Jadi dilekat-lekatkan ayat ini ni qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ini Anas yang lekat sendiri ni. Masya-Allah. Maknanya dia memahami yang mana ayat nombor 1, ayat nombor 2, ayat nombor 3 dan ayat nombor 4. Ustaz, maknanya dia mengamati tu pun kuat Ya. Mengamati dengan mata tu kan? Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak di Yayasan Faqih, alhamdulillah, inilah antara kaedah yang diajarkan. Jadi saya rasa tentu sekali ada lagi pihak-pihak lain yang mungkin saya tidak maklum, kita usahalah. Jadi walaupun kalau tak mampu semua Ustazah, jangan tinggal semua ya. Mana sikit pun tak apa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak cadangkan, jangan lupa anak-anak istimewa ini kita mesti daftarkan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau Anas, sebelah pagi kami hantar ke Pusat Pemulihan Dalam Komuniti, PDK, macam sekolah lah. Ya, maknanya diajarkan bersosial di situ, Di ilmu lah Ustaz. ilmu. Jadi alhamdulillah campur, alhamdulillah. Itu 2. Yang nombor 3, apabila kita berada dalam kumpulan PDK ni sebagai contoh, ataupun ibu ayah yang ada anak-anak istimewa, jadi di situ kita boleh berkongsi Ustazah. Jadi saya ni mungkin saya ada masalah di rumah. Anas ni sekian, ini watak dia. Jadi ibu ayah lain tadi mereka ada pengalaman, dia bagi ilmu pada kita. Okey, itu nombor 3. Sokongan sosial tu Ustaz. Sokongan sosial Ustazah. Betul Ustaz. Nombor 4. Jangan lupa para penonton. Jangan lupa hadir setiap temu janji dengan fisioterapi dan juga pakar di hospital masing-masing. Okey, itu nombor 4. Nombor 5. Apa yang saya nak sebut di sini ialah jangan kita malu untuk membawa anak-anak kita keluar. Ke pasar raya ke maknanya bergantung, kita rasa kalau selamat boleh buat keluar, jadi kita buat keluarlah supaya anak-anak ini apabila dia keluar, dia memandang alam ini, percayalah dia belajar. Dia belajar. Dan tentu sekali lah para penonton ya, kita sebagai masyarakat seperti yang Ustaz Rizal sebut tadi, kita berilah sokongan mata, cukup memberi mata, support kepada ibu ayah dan anak-anak ini. Mungkinlah bila duduk tengah makan di restoran tu tiba-tiba makan tu nampak bersepah-sepah ya. Janganlah kita buat pandang selek pula. Jadi maknanya jaga mata Ustaz. Jaga mata. Kalau tu Ustaz, kerana tu kami Ustaz. Jeling kan. Kami Ustaz 3 beradik, kami buat lagu. Lagu Si Bujur Sirih. Kita nak ajaklah penonton supaya kita ni beri support. Lagu tu antaranya Korang sikit. Korang. Okey. Pandanglah dia seperti ku memandangnya, lihat senyumnya yang berbeza, terus dari jiwa tiada agenda. Andai terkeliru dengan tuturnya, dengarlah kata hatinya. Lanjut tu kena dengar yang original di YouTube. Dan insya-Allah selepas ini akhir nanti kita akan mainkan. Okey. Baik, tuan-tuan perempuan ni banyak maklumat kita kongsikan pada malam ni. Kita rasa bahawa perbincangan kita pada malam ini sangat dekat di hati kita. Ya, walaupun mungkin dalam kalangan penonton pada malam ini tidak mempunyai anak istimewa, tetapi kita sebagai masyarakat sosial hendaklah menyayangi, menyantuni mereka-mereka ini. Baik, saya nak terus kepada Puan Nurhana Abu Bakar yang terus bersama kami pada malam ini. Puan Nurhana ya, dari sudut Persatuan Sindrom Down Malaysia sendiri, apa aktiviti persatuan yang boleh dikongsikan dengan penonton, khususnya mereka-mereka ibu bapa yang mempunyai anak istimewa, Puan? Okey, kita jalankan program, mula-mula program intervensi awal yang terbahagi kepada 3. Kita ambil anak seawal 4 bulan. Sebab sebelum tu kita hendakkan anak itu bond dengan ibu bapa, lebih-lebih bila dia menyusu. Jadi 4 bulan tu kita rasa sesuai untuk dia datang
masuk pada kita kan. Jadi kita mulakan program intervensi, program stimulasi bayi sebab anak kita dilahir dengan keadaan otot yang lemah. Jadi dia perlu banyak terapi, fizioterapi, urutan, pelbagai terapi yang lain juga, occupational therapy, untuk mengajar dia untuk makan minum macam tu kan. Jadi umur daripada 4 bulan hingga 2 tahun setengah. Selepas tu 2 tahun setengah hingga 4 tahun setengah kita mulakan program pembelajaran awal. Maknanya pre-learning dia kena buat. Sebab dia kena belajar nak tulis kan. Sebab jari ni lemah. Jadi dia kena buat exercise, fine motor. Jadi dia boleh tulis, dia boleh color, dia boleh lakar kan, draw, macam itulah. Selepas tu program prasekolah. Sebab kita sediakan dia untuk memasuki program pendidikan khas integrasi di sekolah kerajaan. Maknanya PPKI rendah dan diikuti dengan PPKI menengah. Kita sediakan, jadi kita selaraskan kita punya kurikulum kan dengan kurikulum kerajaan prasekolah. Jadi bila dia masuk dia tak adalah macam tak boleh nak cope lah dengan pengajaran di sekolah. Baik. Itu pada permulaan. Baik. Terima kasih Puan Nurhana. Banyak tadi perkongsiannya aktiviti Ustaz ya di pusat-pusat. Ustaz pun tadi PDK kan. Yang pentingnya anak-anak ni kita jangan simpan. Betul. Ya, kita bawa mereka keluar, beri mereka pendidikan yang sewajarnya. Ya, insya-Allah mudah-mudahan dengan sokongan daripada masyarakat di luar sana, bukan saja anak istimewa ini, ibu bapa itu juga mendapat kekuatan daripada anda semua. Insya-Allah kita bermuhasabah seketika. Jumpa selepas ini. Ya. Kita sebenarnya terkesan dengan paparan visual tadi, bagaimana mereka untuk membesar dan juga melalui kehidupan mereka. Ya, Ustaz Zarifi dengan 12 tahunnya, tadi Puan Nurhana dengan 25 tahunnya. Sangat terkesan di jiwa kita. Hanya insan yang kuat saja boleh melalui liku-liku perjalanan ini, tuan-tuan dan puan. Datuk, saya tadi terkesan bila Ustaz Zarifi kata bahawa anak keluar pergi makan. Walaupun saya faham macam mana pun masyarakat di luar sana janganlah memandang macam memandang yang tak baik. Itu antaranya. Apa lagi Datuk sokongan-sokongan yang boleh kita berikan kepada anak istimewa ataupun keluarga istimewa ini supaya mereka rasa bahawa mereka ini berada dalam kelompok masyarakat yang sama. Ya. Datuk. Sebelum kita tengok kepada masyarakat, saya suka untuk memfokuskan kepada keluarga itu dulu. Ya. Sebab kita ada mertua, kita ada ipaduan, kita ada sepupu. Ini adalah satu sistem sokongan sosial yang trust yang sangat penting. Betul Ustaz Zarifi? Betul, setuju. Antara suami dan isteri itu pun komunikasi kena bagus. Kita sekarang disajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak istimewa. Kita berikan tumpuan, jangan kita pula bergaduh-sakan. Ya, jadi maknanya sebenarnya masya-Allah antara bentuk kecerdasan spiritual adalah orang yang boleh memanfaatkan kesusahan. Orang yang boleh memanfaatkan masalah. Itu cerdas spiritual dia. Jadi masya-Allah, kita katalah ini antara ujian kan ya, anugerah tadi. Jadi kena pandai-pandai tackle lah antara suami isteri dan kaum keluarga juga berikan sokongan. Sebenarnya orang yang diuji seperti ini Ustaz kita siapa-siapalah menerima ujian Allah ni memerlukan motivasi berterusan. Ya. Berterusan. Jadi kadang-kadang sesekali tu ada kawan kita ataupun sepupu kita atau kakak kita mesej ayat yang masya-Allah, contohnya kalau dia kata dia kata sesungguhnya semakin besar ujian, semakin besar pahala.
tiba-tiba dihantar tu pada waktu kita tengah stres. Ya Allah, ya Tuhan, subhanallah, syukur, alhamdulillah. Jadi ini adalah fungsi semua main peranan. Dan bila kita bawa ke tengah masyarakat, kita sebagai anggota masyarakat tolong santuni penjaganya dulu. Sebab kadang-kadang anak tak perasan sangat lagi. Penjaga tu. Sebab penjaga ni balik rumah nak teruskan jaga anak ni. Kita jumpa masa tu je. Tapi kalau kita react pada penjaga tadi, kita jeling dia, kita tunjuk tak selesa duduk meja sebelah meja mereka, benda tu terbawa sampai balik rumah. Benda tu menyebabkan mereka serik dah dan mereka tahu ini memang ujian besar. Santuni dulu penjaganya, sebab walaupun kita tak kenal dia, ya, tapi air muka kita, body language kita sebenarnya boleh memberikan satu kedamaian, menyebabkan orang redha untuk seterusnya menguruskan anak-anak ini. Baik. Ya, dan kemudian Ustaz, yassiru wala tu'assiru. Dalam semua keadaan mudahkan, jangan susahkan, dan kita pun sama-sama minta supaya ya kerajaan dan sebagainya lebih lagi memberikan kemudahan kepada golongan-golongan istimewa. Baik. Ya. Tanggungjawab semualah ya akhirnya itu Tanggungjawab. daripada dalam rumah sampailah keluar rumah, masyarakat sosial keseluruhannya. Ustaz, Ya. pada awal tadi ada persoalan yang kita bangkitkan. Tadi pun dalam visual tadi ada disebut bahawa mereka yang memiliki anak istimewa ini sebagai jambatan untuk masuk ke syurga. Benarkah ibu bapa yang ada anak istimewa ini masuk syurga dengan percuma, Ustaz? Ataupun apa sebenarnya maksud yang katakan masuk ke syurga itu, Ustaz? Saya memandang itu kata-kata motivasi dan kata-kata hikmah lah, kata-kata semangat dan perangsang kepada ibu bapa ni untuk kita. Yang pertama Ustazah sebut tadi kan, Ustazah nasihat kepada kita, anggap ini satu anugerah. Anugerah, aset, dan inilah sebenarnya yang nak bawa kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Kerana itu para penonton, dalam Al-Quran Allah Taala rakamkan anak-anak ni sekurang-kurangnya 3 perkara. Nombor 1 dalam surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Allah Taala kata apa? Harta-harta ini dan anak-anak itu ialah zinah. Maksudnya perhiasan di atas dunia ini. Ya, perhiasan di atas dunia ini. Jadi bila maksud perhiasan ni para penonton rahmati Allah, bila kita terima perhiasan, maknanya kita mesti gembira, seronok, ya. Walaupun anak kita itu anak istimewa, kita bahagia dan kita seronok kerana pada ayat selepas itu Allah Taala kata, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah Taala kata, amal-amal soleh yang berterusan adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan kamu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Maknanya, tadi yang saya sebut tadi, biarlah anak-anak istimewa ini jadi aset kepada kita untuk kita menanam amal yang kekal selama-lamanya di hari akhirat nanti. Kerana itu para penonton, saya faham sangat bagi kita ibu ayah yang ada anak istimewa ini memang berkorban banyak sangat. Saya rasa Penat ya Ustaz? Ada masa rasa penat. Betul. Kalau saya tanya isteri, dia kata penat, kan? Dia bekerja apa semua penat, betul. Dan setengah-setengahnya Ustazah ada yang saya dapat maklumat, isteri yang ambil keputusan untuk berhenti kerja. Ya. Untuk memberikan sepenuh fokus. Banyak pengorbanan di kedepan. Pengorbanan, Masya Allah, ini saya hormat sungguhlah, ya. Mudah-mudahan syurgalah bagi kalian semua. Jadi kerana itulah para penonton rahmati Allah, apabila kita memandang ya anak ini sebagai anugerah, jadi kepenatan kita itu akan hilang. Ustazah, macam saya sebut tadi kan, bila kita ada anak istimewa ni, dengarlah ke mana-mana ada fisioterapi yang bagus ke, kita memang nak pergi. Kan? Mana? Kedah ke, Kelantan ke, Perak ke, kita sanggup pergi Dia punya. jadi proaktif tau Ustaz. Amin. InsyaAllah. Cumanya penonton, kita nak ingatkan juga, jangan ada yang ambil kesempatan. Ada juga. Ya, ambil kesempatan di atas kesempitan orang, kelemahan orang. Bagaimana? Ni, duk percaya benda-benda khurafat ni Ustaz. Khurafat, tahyul ni. Ni kamu ni terkena badi lah, sial lah apa. Jangan, para penonton rahmati Allah, Ustazah nak ingatkan kita, ini merupakan takdir, qada takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sepanjang kita berusaha untuk fisioterapi, untuk rawatan, untuk kita berikan pendidikan agama, pendidikan sempurna kepada anak-anak,
selama itulah 24 jam, 7 hari seminggu, semua itu ialah dikira mudah-mudahan amalan ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi tuan-tuan perempuan jangan lupa, maksudnya yang saya dapat faham tadi bahawa bila ada anak istimewa ini, betul lah dia sebagai jambatan untuk kita ke syurga, namun bukan percuma-percuma je. Bila ada anak ada anak istimewa ni masuk syurga namun kita kena betul-betul Amanah. menghargai menjaga amanah itu dengan baik ya. InsyaAllah tuan-tuan perempuan, banyak lagi maklumat yang akan kita kongsikan kepada anda semua apapun kita bermuhasabah seketika. Jumpa selepas ini. Baik, itu tadi kita saksikan antara aktiviti anak-anak istimewa ini di pusat-pusat mereka lah. Rupanya Datuk dan Ustaz, mereka ni bila kita bagi latihan, boleh mereka buat roti, buat kek, ada yang mewarna kan. Sebenarnya Ustaz, antara hikmahnya, ia sebenarnya nak suruh kita mencari banyak lagi dalam diri manusia ni kelebihan-kelebihan. Kita nampak yang biasa je, ajar dapat. Padahal subhanallah, macam-macam lagi nak dicungkil. Sebab tu kita jumpa orang yang insan istimewa hafaz Quran. InsyaAllah. InsyaAllah. Memang hebat. Baik, kita nak bersama-sama dengan Puan Nurhana selanjutnya. Puan Nurhana banyak tadi aktiviti di persatuan. Akhirnya apa harapan Puan selaku Presiden Persatuan Sindrom Down Malaysia kepada rakyat Malaysia? Silakan Puan. Kita sediakan anak kita untuk mencapai ke hala tuju, mencapai kehidupan berdikari. Sebab kita risau, bimbang apa akan jadi kepada anak kita selepas kita dah tak ada. Itu yang banyak ibu bapa yang terfikir macam itulah. Sebab tu kita mulakan program-program di Persatuan Sindrom Down untuk menyediakan ke hala tuju yang itu. Jadi kita mulakan dengan program intervensi awal, selepas tu mereka masuk PPKI rendah, PPKI menengah. Bila dia keluar, kita kena mulakan program latihan vocational dan kemahiran. Sebab kita kena lengkapkan dia bukan hanya dengan kemahiran asas kehidupan tapi kita juga kena lengkapkan dia dengan sesuatu kemahiran pekerjaan. Jadi dia boleh dapat pekerjaan atau dia boleh buat perniagaan sendiri untuk menjanakan pendapatan untuk diri semasa dia dewasa kelak. Jadi itu penting. Sambil tu juga kita juga menjalankan program latihan tinggal sendiri. Mak bapak memang tidak very protective lah, tak akan lepaskan anak dia pergi tidur rumah orang ke rumah kawan-kawan. Jadi macam mana kalau dia nak capai kehidupan berdikari kalau dia tidak dilatih untuk tinggal sendiri? Jadi itu yang kita juga jalankan, maknanya mulakan dengan 1 hari 1 malam, ditambahkan kepada 2 hari 2 malam sampai 5 hari 5 malam. Itu overtime lah, tak terus menerus. Sebab mungkin kalau kita buat sekali bos nak buat sampai 5 kali sehari, mungkin anak tu terfikir mak ayah dia nak macam nak buangkan dia saja. Jadi tak boleh lah, macam kita kena buat slow and steady, jadi dia boleh belajar. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian harapan daripada Persatuan Sindrom Down Malaysia. Moga-moga usaha-usaha yang Puan Nurhana laksanakan dengan timnya, dengan pasukannya itu akan dapat mencapai matlamat yang terbaik untuk menjaga dan juga memberi kehidupan yang berkualiti kepada anak-anak istimewa ini. Baik Datuk, kita dah sampai ke penghujung perbincangan insan istimewa ini. Begitu pantas masa berlalu, banyak maklumat yang kita sampaikan. Nasihat akhir Datuk kepada penonton kita supaya moga-moga mereka terus kekal positif. Ingat tadi Datuk kata anugerah, amanah, esat itu. Silakan Datuk. Sebenarnya kepada sahabat-sahabat di luar sana yang Allah istimewakan kalian dengan anugerah anak istimewa, kalian boleh juga berfikir begini, ada satu jaminan kepada anak-anak istimewa ini, mereka tidak ditaklifkan apa-apa Ustaz, insya-Allah mereka akan jadi ahli syurga. Banding dengan kami didik anak yang sihat walafiat, yang penuh dengan cabaran zaman pada hari ini, yang masih belum tahu, belum ada jaminan, menangis
menangis Ustaz, berdoa Ustaz nak minta semua masuk syurga ni. Jadi di sana ada perkara yang kita boleh bawa bertenang ya dalam ujian tersebut. Dan yang kedua, semua ni berbalik kepada soal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir kadang-kadang ya nak solat banyak-banyak itu nama ibadah, nak puasa banyak-banyak nama ibadah. Tapi masya-Allah kepada kalian yang bersabar, yang bertawakal, yang berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa kalian telah beribadah 24 jam. Hati kalian sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya Ustaz Zarifi, kadang-kadang kita macam kita Ustaz Rizal ada rasa macam cemburu kan? Ya, ada rasa macam masya-Allah, Allah telah berikan satu perkara yang insya-Allah jadi kemudahan akhirat besok. Susah dekat dunia bukan bandingan susah dekat akhirat. Senang kat dunia bukan bandingan senang kat akhirat. Dan tengok seorang agamawan mewakili ni untuk berhadapan dengan masyarakat. Bagaimana untuk menyantuni anak-anak ini, mengajar masyarakat untuk menyantuni dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, kepada semua, baik ibu bapa, penjaga maupun kita semua, berlaku rahmahlah. Kasihlah kepada mereka. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti mana Allah berbuat baik kepada kita semua. Jadi insya-Allah anak-anak tu boleh merasa emosi mereka sangat kuat. Mereka boleh rasa sangat bahagia dan tenteram dengan emosi kasih sayang yang kita berikan. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi. Jadi Ustaz, Allah SWT menyebut dalam Quran, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan permohonan kamu. Akhirnya Ustaz, sebagai seorang bapa yang mempunyai anak yang sangat istimewa, kita nakkan doa daripada seorang bapa sebagai penutup akhirnya Ustaz. Silakan. InsyaAllah Ustaz Riza, saya sambung sikit je tadi saya nak habiskan. Yang empat ni Allah Ta'ala sebut anak-anak dalam Al-Quran ni, satu, perhiasan. Yang kedua Allah Ta'ala kata anak-anak ini penyejuk mata hati. Qurratu a'yun. Dua. Yang ketiga Allah Ta'ala kata anak-anak ini juga merupakan fitnah. Fitnah ni maknanya ujian kepada kita semua. Jadi saya beri 3 itu saja. Mudah-mudahan anak-anak kita inilah jemput kita semua Ustazah ya Ustaz ke syurga insya-Allah. Baik, sama-sama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Dan kasihkanlah mereka seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil lagi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, Engkau jagalah anak-anak kami ya Allah. Sesungguhnya penjagaanmu maha sempurna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami serahkan seluruh hidup kami ini kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, sudilah kiranya Engkau permudahkanlah urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pilihlah kami sekeluarga kami semuanya dapat masuk ke syurga-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Zarifi, terima kasih kepada Datuk Ustaz Nur Hafizah Musa atas perkongsian selama 60 minit kepada kita pada malam ini di bawah tajuk Insan Istimewa. Saudara, anak adalah amanah, ujian dan anugerah kurniaan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Hargailah anak istimewa kerana itulah jambatan ibu bapa ke syurga. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Anak istimewa sudah pasti jaminan di syurga. Kita yang sempurna, apa pula kesudahannya? Ayuh, syukurilah nikmat anugerah kesempurnaan akal dan fizikal dengan terus memantapkan iman dan takwa. Moga redha Allah memayungi kita. Muhasabah diri. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.